jadi hari ini kita akan belajar mengenai komposisi udara bab 7 tingkatan 1. Okey, dekat kita punya udara, kita ada pelbagai jenis kita panggil gas, alright? Pelbagai jenis gas. Tapi yang paling banyak dekat sini, majoriti gas dekat udara kita adalah gas nitrogen sebanyak 78%. Okey, selepas gas nitrogen, second yang paling tinggi selepas nitrogen adalah gas oksigen sebanyak 21%. Okey, selepas gas oksigen yang paling tinggi, yang ketiga adalah gas nadir dan juga lain-lain lah. Lain-lain ni termasuk uap air, habuk dan mikroorganisma. Okey, sebanyak 0.97%. Okey, dan last sekali gas yang paling sedikit dekat kita punya atmosfera ialah gas karbon dioksida merangkumi hanya 0.03%. Okey, persen. Baik, sekarang ni apa itu sebenarnya gas nitrogen? Okey, sebenarnya gas nitrogen ni kita guna untuk buat baja, untuk buat asid nitrik, nylon, bahan letupan, digunakan juga oleh pokok untuk kitaran nitrogen. Okey. Dan juga bahan letupan ni, kalau macam pernah dengar kes dekat Beirut, sebabkan kes letupan amonium nitrate, bukanlah kata tak boleh guna amonium nitrate ni, boleh guna, cuma berbahaya. Saya saja buat pangkah, jangan salah faham dengan pangkah saya buat. Okey, yang kedua adalah oksigen. Oksigen ni dihasilkan oleh pokok dari proses fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan oksigen. Kemudian manusia dan juga haiwan ambil balik oksigen tersebut untuk tujuan bernafas. Okey, dan ada juga untuk buat ejen pengoksidaan, kimpalan dan pemotongan logam. Kegunaan oksigen saya sebut ni. Dan juga untuk oksigen terapi, banyak yang kita buat dekat spa, dan juga untuk orang yang kekurangan oksigen, banyak sangat karbon dioksida masuk dalam badan kita guna oksigen terapi. Dan juga pembakaran enjin untuk roket. Seperti yang kita tahu, oksigen ni tujuan dia kegunaan dia adalah untuk pembakaran. Jadi pembakaran roket untuk beraltitud tinggi. Kalau kita tengok bumi, altitud tinggi kat sebelah yang kat kawasan yang dekat certain bahagian kekurangan oksigen. Jadi macam mana nak teruskan pembakaran? So kita gunakan oksigen lah tambahan untuk membantu pembakaran enjin roket di altitud yang paling tinggi. Okey, selepas oksigen saya akan terangkan sedikit mengenai gas nadir. Okay, gas nadir ni awak boleh nampak dekat grup 18. Grup 18 dalam apa tu kita panggil? Saya pula yang lupa. Okay, dalam jadual berkala. Okey. Jadi katakan gas nadir ni termasuk krypton, helium, argon, neon dan juga xenon. Okey. Krypton, neon, helium, argon, xenon awak boleh nampak dia dekat grup 18. Okey, dalam jadual berkala. Tak nampak Okey, dalam grup 18. Okey, helium saya pernah terangkan dalam kelas. Helium kita gunakan untuk belon udara panas supaya belon ni dapat naik dengan tinggi. Okey, neon kita gunakan untuk lampu iklan, saja saya letak sini warna-warni. Okey, argon kita gunakan untuk isi di dalam mentol supaya mentol ni boleh menyala. Okey, dan last sekali dekat sini adalah karbon dioksida yang sikit ni. Karbon dioksida digunakan untuk pokok, digunakan oleh pokok bagi tujuan fotosintesis. Okey, tadi sini oksigen dilepaskan. Kalau awak nampak anak panah ni, dia keluar daripada pokok. Okey, dari proses fotosintesis. Sekarang awak nampak anak panah ni dia masuk. Maksudnya karbon dioksida ni digunakan oleh pokok untuk fotosintesis. Selain itu, karbon dioksida kita guna untuk alat pemadam api. Okey, api. Lawannya tadi oksigen. Oksigen digunakan untuk pembakaran. Tapi untuk memadam kebakaran, kita guna gas karbon dioksida. Okey, juga digunakan dalam minuman berkarbonat, minuman air gas tu kita guna gas karbon dioksida, dan juga digunakan oleh organisma hidup untuk kitar karbon. Okey, baik. Lepas ni saya akan terangkan ke awak dua kitaran. Okey, kitar nitrogen dengan kitar karbon.